Assalamualaikum. Nama saya Dina Nazir. Dan saya Fali. Kita kembali di Borak Selebriti minggu ini. Dan saya ikhlasnya saya sangat gemetar. Sama. Saya nervous. Kerana dia ikon ini banyak memberi inspirasi pada saya. Dia juga antara orang yang bertanggungjawab untuk membawa saya ke bidang penyiaran. Dia also antara orang yang bagi saya penguat semangat kalau saya down. Ya Allah, nak cakap ini pun saya nak nangis dah. Janganlah. Balik go. Dina, saya kenal figura ini pula. Tak payahlah nangis juga. Tak, ini ikhlas. Okey. Ikhlas. Saya kenal sebelum saya kiranya jadi penyampai radio, Dina. Betul. Kiranya saya bekerja bawa event tu lah kiranya kan. Dan dia melayan semua orang, tak kira lah engkau artis ke, engkau orang biasa ke, engkau kerja kafe ke, engkau siapa je lah. Sama rata, Dina. Betul. Dia punya orang kata love the spread. Betul. Spread the love. The love. Ya Allah, ya Rabbi. Is very same. Tapi dia punya love pada saya, na'uzubillah. Sebab kalau dia tak habis makan, mesti saya yang kena habiskan. Masa kami bekerja di Satu Bumbung dulu, kita ada Pak Nil. Assalamualaikum. Dato' Aznil Haji Nawawi. Waalaikumsalam. Pak Nil tak faham why did I get that a lot Orang semua tak macam alamak, debar nak interview Pak Nil ni, debar. Pak Nil, kita selalu tengok Pak Nil interview orang. Hari ni kita interview Pak Nil. Saya silap ni kaji lagi. Salah soalan kau tu. Takut Pak Nil. Sebab dalam Awak jangan takut macam awak takut dengan Zaitun. Itu lain. Itu takut takut dia lain. lain, Pak Takut dia Nil. lain, Itu takut dia lain, Pak Nil. Dia takut yang sampai langgar dinding dah tak tahu nak tanya apa dah. Macam Pak Nil ni, kita takut pasal mungkin cara kita borak ke. Teknik Adalah, dia, Pak Nil teknikal okey. lah. Yes. Lagi-lagi pada usia Pak Nil yang dah 62 tahun ni, Alhamdulillah. Pak Nil banyak suka bimbing orang. Alhamdulillah. So you don't have to worry lah. Dulu masa muda jangan teruk. tanya soalan salah. You tak buat research. I balik. Gitu. Betul. Tapi rasa tak macam dengan experience yang Pak Nil ada sekarang ni, ada satu tanggungjawab, aku kena tolong the newer generations ni. Betul. It all started masa Pak Nil ditawarkan untuk jadi Vice President bahagian pembangunan bakat di Astro. Astro, okay. Pak Nil habis Pak Nil berhenti daripada era thinking yang Pak Nil akan fly everywhere lah. Kan cukup lah. You did though. Ada juga. Masa tu rasa macam enough lah. I tak nak ada majikan. Okay. So I want to go back into my freelance kan. Sekali tiba-tiba CEO kita ketika itu kata, Pak Nil, apa kata kalau Pak Nil ajar anak-anak baru untuk jadi seperti you? I cakap, kenapa jadi seperti I kan? Sebab dia kata you bertahan. Sampai sekarang you bertahan. Kita orang tak tahu kualiti apa you punya formula. So sebagai seorang yang masa itu punya ego yang tinggi, saya kata kenapa saya kena wujudkan pesaing? I'm happy there alone and I'm looking down on everybody. Okay, you are still down there to reach my level. Kenapa I nak ajar, nak lahirkan? So one word yang dia cakap, dia kata you tak nak legacy. Allah, yang itu yang betul-betul break my heart. I cakap I think it's about time. Memang rasanya lah masa untuk saya ada legacy. Itu sebabnya sejak tahun 2012 ditubuhkan satu department baru khas untuk saya di Astro. Untuk melatih on air kan, kita panggil kan. Melatih adalah dalam 8-9 batches. Antaranya saya pernah tawarkan Falik, tapi Falik ketika itu dia belajar, Pak Nil. Dia sibuk dengan, sebab ini perlukan komitmen. Komitmen daripada pukul 8 malam sampai 10 malam. So Falik dia orang yang 8 malam sampai 10 malam. After kerja. After kerja. So antara pelajar-pelajar Pak Nil, diorang adalah macam Alif Fahan JR. Kan? Alif Fahan dia adalah seorang engineer di syarikat mana. Habis kerja datang. Suami Elvira Loy juga adalah antara pelajar saya. Dia bekerja sebagai seorang engineer di mana-mana dan datang ke kelas pukul 8 malam tepat. Lambat saya halau balik. Betul, ini betul. Saya dengar. Tak payah jauh Pak Nil. Hefni Sahat pun ada. Hefni Sahat betul.
Evelyn Sahad, Dahlia Shazwan, his antara nama his besar sekarang sebenarnya. Hizman Uzair. Lepas tu ramai Pak ni. Kalau 8-9 batch. ya, dan satu batch tu dalam 20 orang. Alhamdulillah. Dan mereka dah jadi orang sekarang Pak Nil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. But I am yet to see diorang punya victory. Victory bagi saya ialah penganugerahan yang akan mengiktiraf, sebab mereka menang, Pak Nil menang. Tumpang sekali. Pak Nil tunggu itu. Ya Allah. Betul juga. Sebab satu a student is as good as their teacher. A teacher is as good as their student. But I challenge them. I want them to be better than the teacher. Wow. Itu yang Haze simpan pegang tu. Allah. Pak Nil, satu hari saya nak jadi lebih besar daripada Pak Nil, dia kata. Wow. I want to see that happen. Kan? But Pak Nil dah cipta rekod yang terlalu banyak. Bukan nak membangga diri, tetapi realistic. jadikan ia sebagai satu benchmark untuk anak-anak Pak Nil. Cakap I want to go bigger. Pak Nil letak Sudirman Haji Ashak sebagai benchmark. Pak Nil dia pernah jadi besar di Royal Albert Hall di London. Sekarang tu, jadi Pak Nil kata, macam mana aku bukan penyanyi, macam mana aku nak jadi sehebat dia. Rupanya rezeki Pak Nil datang bila Pak Nil ditawarkan sebagai pengacara di E-Channel di Hollywood. Kan? So itu adalah satu pencapaian yang agak luar biasa, yang Pak Nil rasa saya. macam okay, Sudir, I am becoming like you and I want to go bigger. Tapi bigger tu belum lagi lah. InsyaAllah. Apa kita doakan. Tapi okay, macam Pak Nil dah mengajar ramai orang, tetapi kita nak tahu cerita Pak Nil. Siapa yang ajar mengajar Pak Nil? saya? Yang mengajar saya, antara mereka, saya tak ada guru. Zaman dulu kebanyakan, ni terus terang je lah saya katakan, kebanyakan daripada mereka tak mahu memberikan ilmu. Kongsi. Sebab bagi mereka itu adalah satu cabaran bagi mereka. Mungkin juga ia adalah satu benda yang akan sailang. Apa dia? Sailang ayat dia. Sailang lah. Sailang job lah kiranya. Dia takut benda itu berlaku. So memang kalau ada belajar diuruskan oleh pihak pengurusan kerja. Kadang-kadang bila kita tanya senior kita ketika itu, mereka akan cakap, well, saya buat dulu, saya from dust. So buat sendiri. Awak sendiri. So I think you have to learn from dust. So itu yang menyebabkan proses itu agak lambat. Pak Nil untuk mula dianugerahkan pada usia Pak Nil 40. Lambat tau proses dia. Pak Nil mula pada usia 29 tahun gitu. Kan? So lambat proses dia. Jadi antara sebabnya Pak Nil nak jadi guru pada anak-anak, Pak Nil nak cepatkan proses mereka. Kalau if I take about 30 years, Pak Nil nak berorang ambil 10 years at least to reach where they should be, kan? So kalau tanya guru, memang tak ada. Pak Nil belajar daripada pengalaman. Pak Nil dah lah ekonomi, latar belakang ekonomi, masuk bidang penyiaran. Pak Nil lost. I'm lost. I don't know. Diorang kata kena buat stand upper, diorang kata kena buat voice over, diorang kata Pak Nil kena buat floor managing, Pak Nil kena anchorkan, Pak Nil kena itu. I don't know anything, but I learn from scratch. Ini masalahnya bila Pak Nil pula bukan sahaja buat benda yang ada kena-mengena dengan kerja Pak Nil. Pak Nil buat kerja yang tak ada kena-mengena dengan kerja Pak Nil. Iaitu editing buat sendiri. Editing masa tu lagi belajar. And then voice over, Pak Nil tekan, Pak Nil lari masuk, buat sendiri, keluar balik, matikan, and then I edit, tallykan visual dengan voice over itu. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara Pak Nil bukan lulusan bidang penyiaran. Tapi so, Pak Nil kata itulah universiti Pak Nil. Dia agak pelik lah Pak Nil. Yelah, belajarnya dalam bidang ekonomi, tapi minatnya tu terhadap penyiaran tu Pak Nil. Kenapa? Sebab Pak Nil nak keluar TV. Pak Nil suka. Pak Nil suka tengok orang kat dalam TV. Balik zaman Pak Nil lulus HSC dulu, tingkatan 6.
tawaran universiti apa saja. Tak banyak kos. Jurusan tu tak banyak. Kosmetik pun tak ada lagi masa tu. Masih relevan tu lawak tu. Yeah. tak banyak kos. Ekonomi, sosiologi, antropologi, Business. law. Jadi kalau bagi partner Medical. Partner ambil lah ekonomi kan. Jadi bila lulusan ekonomi, partner akan pergi ke bank atau partner kerja ke bahagian finance kan. Which partner nak pakai macam ni. Faham. Tak, dia punya reaction. Which Iya. Partner jadi bola. Sebabnya nak keluar TV je lah Pak Nil Itulah. Partner kan, kalau dulu ada CCTV pun partner nampak gembira. Oh, teruk penuh. Nasib baik belum lagi zaman-zaman telefon pintar. Kan? Betul. Ada CCTV pun pada rasa macam aku keluar TV dah. Alamak. apa? Okay, itu kelakar. Kejap. I ada soalan. Apa dia? Soalan hilang. Okey. Tapi sebenarnya Pak Nil pun mula sebagai pembaca berita. Kiranya. Tak juga. Pak Nil mula sebagai wartawan siaran. Pak Nil masuk sebagai wartawan siaran, broadcast journalist. Pembaca berita adalah satu dia krim lah. Dia krim kan. So kalau siapa yang nak masuk tu, dia kena ada suara yang sedap, wajah yang menarik, kan, potongan yang menarik. Itu semua dulu-dulu kan. Tak ada yang menolak kan. Semua menarik aja kan. So Pak Nil punya envy. Jadi envious lah kita tengok, dia ni dapat baca suara dia kan. Bila dia buat voice over dia, Assalamualaikum saya. Semuanya pakai chest tone, tahu tak? Pada kata, hebatnya suara aku macam ni. Macam mana nak belajar? Kan. Jadi bila Pak Nil nak buat voice over, I cari suara. Masa tu Pak Nil tak tahu itu chest tone ke head tone ke. Belum, tak tahu. Teknikal ni semua nanti. Cuma bila dia kata pakai suara tu, jadi Pak Nil cari suara tu. Rupanya saya ada suara itu. Jadi apabila Pak Nil membuat voice over, mereka lihat pada Pak Nil, kata, budak ni kalau tak bergerak okey ni. Faham tak maksud Pak Nil? Kalau bergerak Pak Nil flip hair. Tapi betul lah, memang sepanjang dia lagi dapat ni, dia memang hyper orangnya. Hyper betul. Dia takut Pak Nil flip hair kan. So budak ni, bila dengar suara, budak ni suara okey lah. Kita hantar dia dekat ni. Sebab berita tak bergerak kan. Jadi hantar untuk Mokran. So Mokran saya pakai coloured lens ya. Saya kena saman. Wow. Dia punya suka fashion tu. Nak jugalah. Sebab dia bagi saya baju, jaket orang yang jaket. Lepas tu kalau jadi baca berita, jaket recycle pula tu. Rosli dah hamil mana pakai kan. Wardrobe lah tu. Jadi Fuad Rahman pernah pakai, dia bagi kat saya kan. So I was like, okay lah, I want to try something new lah kan. Belum ada lagi pembaca berita with hazel eyes kan. Noticeable pula tu. Tapi lepas tak ada masalah dengan. Tak lepas Dina. Sama dia cakap. A day after I was being caught. So dia kata no way you pakai contact lens kalau you tak boleh baca prompter. Okay. Kalau beside that, kalau itu adalah apa dia panggil yang itu? Kosmetik kan. untuk kecantikan. Jadi tak lah, not allowed. And I do my own makeup, I do my own hair. Daripada dulu lagi. Because dia orang akan makeup Pak Nil, dia tengok macam apa ni. So rambut Pak Nil spray gila cantik kan. Itu kadang-kadang bila Pak Nil pusing, rambut stay tau. Keras. Sampai dia orang kata Azni ni kalau accident, muka hancur, orang kenal siapa tu. Rambut maintain. Rambut. Okay, Dina teringat satu anugerah yang Pak Nil terima. Dan masa ni Dina belum bergelar anak seni lagi. Pak Nil ada cakap kepada stesen TV yang ni kerana melahirkan saya. Speech tu jadi historical sampai sekarang. Oh ya? Yeah? Because it was all around. Dia macam pukul rata semua orang. Kerana semua orang dah touch Pak Nil dalam your journey. Ya. Sebab Pak Nil tak boleh berterima kasih pada satu. Sebab masa itu Pak Nil mula dapat anugerah Pak Nil pertama setelah
usia Pak Nil 40 tahun dan setelah Pak Nil terlibat 13 ke 14 tahun dalam penyiaran kan. Jadi masa itu Pak Nil lepas mengacarakan Akademi Fantasia kan. So itu adalah program nombor 1 di Astro. But I cannot just thank Astro. Sebab I know where I hail from. Bukan Hil Husaini Bermula started. berpijak. Perjalanan seni tu ramai yang saya tengok muka Falik. Saya faham. Oh, kawan Hil Husaini punya. Padanya tegur. Kajak lagi kan habis saya, Dina. Saya bermula dengan kan, lepas itu lepas zaman kemerosotan keuangan, kemurungan ekonomi kan, jadi kami dilepaskan. Saya dilepaskan, jadi saya bergerak bebas, saya pergi ke RTM. Di RTM pula dia mengajar saya untuk bertutur dengan ayat yang sempurna. Kalau dia agak cacat marbah, saya punya penggunaan bahasa kan, ketika itu campuran English dan juga Melayu, dan pada waktu yang sama ada bahasa selangar-selangar orang muda kan. Tapi masuk ke RTM okey pun tak boleh sebut. Baiklah. Baiklah. Okay. Ketika itu saya buat program Getaran. Getaran itu adalah sebuah program orkestra RTM. Kan? Jadi di situlah saya mula belajar atur ayat dengan sempurna, mencari skrip diberikan pula, ada banyak pula vocabulary kan, pembendaharaan kata yang saya belajar di situ sebagai satu universiti baru. Dan masuk ke Astro, dia punya swing lain. Swing dia adalah international. Kan? Jadi itu adalah pengalaman yang bila saya dapat award saya pertama, saya tak boleh menidakkan kehadiran ketiga-tiga stesen besar ini. Subhanallah. Betul lah. Sampai sekarang orang sampai diorang kata tabu tau ketika itu. Rancangan itu disiarkan, mana boleh sebut nama Astro, mana boleh sebut nama RTM, kan? But realistik lah kan. Di situ pernah Pak Nil perjalanannya bermula di situ semua. Jadi kita tak boleh tidakkan history. Ya betul. Sejarah dan sampai sekarang wujud. Pak Nil akan sebut, dan terpulang lah pada stesen tu, kalau dia nak blip dia blip lah. Saya tak edit kan. Pak Nil tetap akan memberikan pengiktirafan. Dulu Pak Nil tak cakap macam ni, Dina. Dulu Pak Nil cakap bahasa-bahasa yang dia lah. Cuma sekarang ini bila Pak Nil cakap bahasa dia, tak ada pun nampak macam macam awkward kan, tak ada kan? Jagal ke apa, tak ada. Tak ada nampak macam awkward, tapi dia orang kata kenapa awak nak gunakan bahasa Melayu penuh kan, sedangkan orang semua tak pakai dah bahasa macam ni. Pak Nil masih pakai, tapi Pak Nil tak ada pun nampak janggal. Masih lagi nampak macam manusia lah kan. Orang sama. Macam orang lain. Pak Nil dah buat macam-macam medium. Kalau awak boleh namakan, saya ada challenge untuk awak, Falik. Apa dia? Kalau awak boleh namakan satu benda yang Pak Nil tak pernah buat, sila namakan. Yang ni kena blip. Yang ni kena blip. Yang tadi tak. Cameraman take note, saya beritahu awal. Yang tadi tu kena blip. Yang Pak Nil tak pernah buat dalam industri kita. Alah. Apa nyanyi sebagai dah. frontman. Berlakon. Mengacara. Dah. Juri pun pernah. Dah. Mengarah sudah, menulis skrip sudah. Betul. Pak Nil berlakon, Pak Nil pernah menyanyi, Pak Nil pernah tulis lirik lagu. Oh iya ke? Itu lirik lagu yang Pak Nil tulis. Itu Zack. Ya. Itu Z. Itu Zack, ya. New facts. Apa yang tak pernah? Apa yang tak pernah? Saya bertanya awak pula. Pak Nil pernah tulis novel. Dan Pak Nil pernah jadi penulis untuk ruangan di surat khabar. Penyampai radio pernah. Penyampai berita Producer pernah. Penyampai berita, pembaca berita pernah. Sekarang Pak Nil adalah pensyarah. Prof. Subhanallah. Pak Nil fikir balik. Awak bagi soalan itu buat saya fikir macam, apa yang Pak Nil tak pernah buat dalam industri ni? Nampaknya macam tadi, editor pun pernah. Ya, Pak Nil edit, dan Pak Nil pernah Voice over pernah. buat voice over sendiri. Pak Nil buat floor managing. Pak Nil produce program. Pak Nil Belanja saya pun dah sudah. Selalu. Belanja saya selalu. Apa dia? Pipi saya Belanja ni kita. Selalu. Itu Pak Nil suka. Dulu kita satu office, Pak Nil setiap bulan lah dia buat makan-makan kat rumah dia. Makan saja. Tak dapat jawapan lah Pak Nil. Pak Nil minta jawapan tu Ataupun apa lagi yang Pak Nil nak buat? Ada.
yang Pak Nil Teringin sangat. Pak Nil nak jadi mutawif. Oh, best kan? Bestnya. Kalau kita ada ilmu itu, kita bawa orang dan kita bercerita pasal Nabi. Kan Pak Nil ni storyteller. Yelah. Kan? I'm a storyteller kan. So kalau Pak Nil jadi mutawif kan, Pak Nil rasa ramai orang akan suka mendengar cerita pasal Nabi. Asal usul tempat itu dan kenapa solat itu dilakukan. Sejarah-sejarahnya semua. Cuma kemahiran untuk menghafal ayat itu dah umur dah usia gini ni. Itulah dia agak lambat lekat lah. Pak Nil kata kalau Pak Nil dapat lekatkan diri Pak Nil melekat dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis kan. Pak Nil rasa dengan rukun semua kita dah tahu kan. Adalah khusus-khusus yang diorang buat kan. Kalau Pak Nil boleh jadi mutawif, Pak Nil rasa itu adalah satu anugerah Allah yang sangat luar biasa. Sebab Pak Nil akan pergi ke Mekah hampir 2 minggu sekali. Macam tu kan. Betul. Seronoknya. Dan kita doakan InsyaAllah. Manalah tahu. Amin. Amin. Kita doakan Allah. Tapi di antara semua medium yang Pak Nil buat, apa yang Pak Nil paling suka? Paling suka tentunya Pak Nil suka mengacara. Pak Nil suka mengacara. Tapi sekarang ini Pak Nil kurangkan pengacaraan sebab semua genre Pak Nil dah buat. Pak Nil rasa tak ada cabaran. Pak Nil rasa macam alam. Datang lepas tu Pak Nil pula yang bagi tahu scriptwriter ni macam ni mengajar. Pak Nil pula yang bagi tahu I shouldn't stand here. Kenapa ni patut ni patut props nak masuk and I shouldn't be here. I should be there. Betul lah Pak Nil, betul. Props nak masuk mesti. Lepas tu Pak Nil kata kenapa nak keluarkan prop kalau saya boleh throw tu commercial break dekat depan dengan props yang ada depan saya. Lepas tu commercial break you angkatlah props ni. I bila ajar pula diorang. Malas. Aduh, bila orang dah pengalaman macam ni. Pasal tu baguslah Pak Nil jadi lecturer. Bagus. Mengajar je lah. Okay. Pasal pengalaman tu selain daripada book smart, of course pengalaman tu satu informasi, knowledge yang sangat knowledgeable, yang sangat valuable. Okay. Dan Pak Nil yang paling Pak Nil tak pernah sangka ialah Pak Nil dipanggil oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib untuk berbincang dengan orang bijak pandai di meja bulat. Mengenai ekonomi dan juga perjalanan negara. Wow. Ada ekonomi tu adalah sikit apa yang belajar lah. Keluar juga lah Pak Nil. Yang itu adalah satu basic yang sangat kuat kan, sebab masih ada di antara pakar ekonomi kata adakah kita harus bergerak kepada struktur ekonomi kapitalisme seperti Karl Marx. Pak Nil faham. Pak Nil faham. Pasal dah ada base tu. You have that base already. Saya cakap okay, dan macam mana pula dengan sistem monopoli Pak Nil cakap yang ada dekat negara kita. Kan? Pak Nil boleh berbincang. So dengan pihak tinggi negara pun mereka tak nampak lah yang kita datang situ untuk mendengar dan hanya mewakili industri kita. Mengangguk sahaja. Mewakili industri kita maknanya kita boleh bercakap pasal muzik apa ke macam tu je. Tak, saya akan bercakap mengenai masa depan anak seni. Saya nak cakap juga pasal di mana ekonomi, stability ekonomi, kan, di mana kita nak jadikan anak seni kita sebagai produk ekspor. Betul. Macam tu kan. Itu heavy. Sabar, kita patah balik. Tak payah heavy sangat. Kita patah balik. Okey, ini Dina, saya nak tahu sangatlah Pak Nil. Pak Nil sendiri pun adalah pencetus kiranya Akademi Fantasia AF1 sehingga 6 yang Pak Nil buat. Rehat sampai 5 6 tak, lepas tu 9 Pak Nil. Patah balik. Okey Pak Nil, dalam banyak-banyak Akademi Fantasia tu saya tahu semuanya best. Pak Nil akan cakap semua best. Habis soalan ni. Semuanya best. Cumanya kita nak kecilkan lagi skop tu. Yang paling Pak Nil kiranya ada momen-momen yang best dekat AF tu ke, ataupun mungkin ada kejadian-kejadian yang orang kata tak boleh dilupakan ke ketika itu. AF yang mana Pak Nil? Pak Nil suka AF 8.
Okey. Walaupun partner tak terlibat. Sebagai pengacara, partner adalah juri. Wah, selamat ya. Selamat ya. Dia kerja duduk ya kali ni. Okey, yang tu jadi juri. Yang kalau partner terlibat. AF8. Kalau sebenarnya sejujurnya lah ya, kalau kata antara semua AF, tentulah AF1. Itu adalah banyak sejarah Dina. Pak ni tak pernah dinobatkan sebagai pengacara popular. Di situlah Pak ni dapat mulanya anugerah. Pak ni tak pernah dinobatkan sebagai pengacara serba boleh. Pak ni dapat. Pak ni tak pernah dinobatkan sebagai pengacara terbaik. Pak ni dapat. Pak ni tak pernah dinobatkan sebagai pengacara yang menggunakan struktur bahasa Melayu. Dapat daripada Dewan Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka. Betul. Banyak. Bestnya. Yang ketika itu sejarahnya ialah zaman kejatuhan Pak Nil masa tu. Pak Nil dah hampir ketika itu jobless. Ni Pak Nil beritahulah kepada anak-anak, adik-adik, warga-warga seni yang dah jobless tu, ya. Jangan serah diri pada takdir kan. Ambil je job apa yang ada. Dan ketika itu Pak Nil tak ada apa. Pak Nil bukan nak mengecikkan stesen itu. Stesen itu je nampak Pak Nil untuk jadi pengacara sebab Pak Nil tawar pada harga yang paling murah kot. Sebuah rancangan menyanyi, pencarian bakat juga. Tak tahu tentang Dina pun apply. Ditajuk oleh sebuah syarikat beras. Tak. Antara peserta lepas tu tak apalah. Pak ni pun iyalah saya buat lah. Dapat juga aku rancangan kan. Dalam pada itu Allah akan uji kita pula. Allah bagi Akademi Fantasa tawaran daripada Astro kan. Jadi nasib baik saya tak sign lagi dengan syarikat pertandingan nyanyian tu. Tapi itulah pada waktu yang sama Allah ujilah kan. Macam mana kau nak handle sedangkan kau dah berjanji kan. So Pak ni minta restu. Ya Allah, susahnya benda tu. Pak ni minta restu. Kalau kadang kata, kalau Pak ni dengan keadaan sombong cakap, aku tak sayang dengan kau lagi. So what? Cakap, I'm getting a bigger job. Who needs you? Kan? I can just do that. Sebab benda tu besar kot. Akademi Fantasa Astro kan. And I don't know Akademi Fantasa is big. Lepas itu Pak ni kata saya minta tolong, saya minta restu supaya saya dapat buat program ini. Dia kata tak apa, we wish you all the best. Nampak tak? Daripada bermusuh dia mendoakan Pak ni pula kan. We wish you all the best. And I hope success is in your hand. Alhamdulillah. So Pak ni pun pergi ke Astro. Tak tahu apa pun pasal Akademi Fantasa. Pasal masa tu memang secret kan. Dia bagi je program daripada Mexico. Dia suruh Pak ni tengok ni contoh dia kata kan. Pak ni tengok Pak ni menangis. Sedih tengok. Kenapa diorang ni lah? Kenapa pecah-pecahkan diorang? Kenapa diorang ni? Tapi diorangnya lain lah lagi kan. Diorang tidur bersama. Bercinta. Diorang punya reality TV dia lain macam sikit. Kan. Jadi bahagian tidur bersama tu pause lah sekejap. Boleh ke kita sebenarnya nak tanya soalan? Boleh ke kita buat ni bukan budaya kita? Cakap kan. Yelah. Jadi dia kata tak payahlah pause. Kenapa? Teruskan je lah jadi nama-nama seperti Syaila Harun Shah, Sofian, itu ada antara nama yang bertanggungjawab. Encik Zainir, Rozina juga adalah antara orang bertanggungjawab untuk meyakinkan saya untuk mengambil. Gila nak yakinkan aku buat apa kan. Aku dah memang tak ada job kot. Tapi pura-pura masa tu macam I fikirkan dulu. I fikirkan dululah ya. Macamlah diorang tak tahu. Dia tu hot sangat ke? Kita offer banyak ni dia tak ada counter pun. Diterima je. Maknanya apa? Hadaplah tu. Jadi Pak ni ambil je lah. Pak ni ambil yang Pak ni buat. Dan ketika itu bila buat tu Pak ni rasa macam this is something new. I cannot be as lazy as I am in melody. I cannot be as lazy as I am in quiz, pop quiz. Kan saya tak boleh berfashion macam saya di pop quiz. Saya akan jadi simbol sebagai abang. Abang kepada adik-adik yang ada 12 orang ni kan. So 6 lelaki, 6 perempuan daripada mana pun tak tahu asal usul. Tak kenal. Kan? Yang memeranjakan ini program nyanyi ke? Dia tak boleh nyanyi, kenapa masuk?
kan. Ni program nyanyi ke apa? Kan. Tetapi format program itu dia bukan program nyanyi. Sekolah. Dia adalah drama. Ya. Dia adalah reality drama. Ya. Anak daripada mana, sudut mana, ceruk mana, nak bercita-cita menjadi bintang. Itu dia punya jiwa program itu. Jiwa program itu adalah untuk meletakkan drama. Anak-anak ni ada yang bergaduh, ada yang cinta, ada yang menangis, ada yang tak boleh bawa lagu ni. Itulah yang jadi macam Nana menangis, yang bercinta, Kai dengan Rosma kan, dengan budak 3 sukunya seperti Nija ketika itu kan. And then dia letak pula fizikal penting ke, dia letak pula Sari, dan Malay, Chinese, Indian, dia letak kat situ. Sabah Sarawak, kan, dia letak kat situ. So macam-macam dia punya layer, dia macam-macam. So Pak Nil macam di situ Pak Nil dapat belajar macam mana nak mengawal drama ini. So I play the weekend cliffhanger. Maknanya penutupnya adalah di konsert. Hari-hari tu adalah drama, mengejar cita-cita, belajar, kena marah dengan cikgu, kan? Sampai dekat pentas akhir, you on your own. Tak ada juri. Juri akan ni. So my role is, hey juri, dia adik aku, don't you dare, gitu kan. So I play that role. So diorang sangat-sangat, Pak Nil tolong nanti Pak Nil, kalau gini diorang sangat mengharapkan. And the fact is diorang tak tahu yang diri diorang popular, sebab diorang tak ada komunikasi, tak ada apa kan. So Nija yang naif ni tanyalah, dah minggu pertama memang tak ada orang nonton pun, semua kaki tangan Astro je, ya kan. Minggu kedua orang dah mula tengok. Masa tu Astro di kalangan masyarakat Melayu sangat kurang. Jadi lepas ada Akademi Fantasa, dia dah mula naik dah. Setiap rumah Melayu dah ada piring. Tahun 2002, 2003? 2003. Kita punya subscribers ramai, non-Malays ketika itu. So bila ada Akademi Fantasa tu, budak-budak student buat kat UPM, budak UPM tak nak tengok. Tak tahu apa. Kita orang kalah, marilah masuk tengok konsert ni. Aznil ada. Aznil kan masa tu dah jatuh. Kan? Marilah tengok Aznil ada kat sini. Tak apalah, kita nak pergi ada kuliah ke? Mendeklamasi sajak. Mendeklamasi sajak lagi penting. Dia pilih mendeklamasi sajak tu daripada AF. Siapa artis? Budak-budak tak kenal pula. Ninja cakap. Siapa Ninja? Tu yang daripada Jepun tu. Itu Ninja cakap. Aduh. Jadi adalah ketika bila dah meletup, orang dah mula beratur panjang nak ambil tiket. Yang Nija, Adi, Fazlan tak tahu apa ni. Pak Nil, kenapa diorang tu panjang beratur? Ramai-ramai. Mestilah tengok aku. Kita tak boleh bagi tahu kan how big they are. Mestilah datang nak tengok aku. Kenapa nak tengok kau? Who are you? Who are her? Satu kejutan lah bila dia keluar lepas tu. Tapi betul Dina, saya pernah tanya Mawi. Dia kata, kenapa ramai orang tengok aku ni kan? Tak, ni semua Astro dah bayar dah. Jangan risau, Astro dah bayar. Ni penonton dia bayar. Sampai gitu. tahap itu Dina. Kami terpaksa banyak menipu mereka. And then baju pun kita progressively starkan dia daripada baju yang biasa. Kau pergi audition kan. Lepas tu sikit-sikit kita naikkan. Make up pun mula-mula hancur. Tu sebabnya diorang, apa ni Astro make up macam ni. Come on, this is a drama. Kalau you faham konsep itu, final baru kita nampak dia adalah bintang besar. This is the destination menuju puncak. Itulah ceritanya. So dalam pada itu, why Pak Nil excel dengan program itu? Satu, because I have production background. Okay? So Pak Nil tahu bila beg patut keluar. Sabar, beg jangan keluar dulu. Aku ada banyak lagi benda. Aku tengok penonton tengah hook dengan aku punya penceritaan ni. Lagi bagi suspend lagi. Tunggu sabar, jangan umum lagi. Kat belakang tu kata, belakang pula tanya, Pak Nil bila nak umum ni? Beza kan kalau dengan host lain mungkin umumkan sekarang. Terus Umumkan sekarang.
sabar. Jangan bawa keluar. Mac, kita punya floor manager dah bawa bag, cakap sabar. Macam mana saya direct daripada atas juga. So I am a content provider juga untuk ni kan. Dan ada gimmick yang tak jadi, I stop them. Jangan keluarkan gimmick yang tak jadi. Diorang dah tahu. Faham. Gitu. So itulah dia resepi seorang kalau nak jadi resepi seorang host ialah you should be in control juga. You are not supposed to be controlled, but you should be in control juga in your show. You tahu where to stand at this time, kan? Don't you think effect ni macam kurang kalau ayat dia begini? Pasal you boleh rasa kan. Yalah. You sendiri di atas pentas tu you boleh rasa. Dan you kita kawal. dan Pak Ni nak melayukan daripada Mexico yang tidur bersama tu, kan? Jadi Pak Ni nak melayukan. Pak Ni nak melayukan atau memelesiakan. Itulah kita masukkan elemen kekeluargaan. Pak Ni sendiri letak masuk ke elemen kekeluargaan dan kasih sayang adik-beradik yang berpisah. Pak Ni hantui mereka that you are never going to see each other again after being eliminated. Tu yang ada yang peluk kaki. Itulah yang baru nak cakap. Itulah yang peluk kaki nangis. Because diorang dah dibagi tahu bahawa mereka tidak akan berjumpa lagi. Adik Fasla, I look at you. Kaki you yang kena peluk tu, Adik Fasla. Tak, yang best ni kan, nama lebih kurang kan, Ati Adi kan. Dan yang tersingkir adalah Satu dua tu. Adi ke Ati? Nak peluk kaki siapa ni? Oh, tapi betul Dina, bila partner bawa benda tu, dia pada happy. Wah, Dia perlu punya sedih. nerve dia punya gemuruh, Yes, dia dia dapat punya rasa. suspend. Itu namanya panggil emotional switch. Itu apa Pak dia ada rujukan mana-mana ke ataupun partner sendiri ke? Partner bawa Pak Ni tak ada kena-mengena dengan diorang kan. Bukan adik Pak Ni pun kan. Aku tak kenal diorang pun. Betul. On the first episode lagi Pak Ni dah nampak. And I am not supposed to be with them. Masa diary tak ada. Record diary diorang semua keluar. Pak Ni tak sepatutnya jumpa diorang hanya di konsert. Ya. Jadi this is where I do role play. Pak Ni jadi abang masuk dalam suasana aku abang korang. So every time masa rehearsal, run through, Pak Ni treat them like my own brother and sister. Until now kalau Pak Ni cakap, Pak Ni boleh menangis. Because I feel them. I see their hard work. I saw them kena marah. Kan? So bila Pak Ni dah sampai ke penghujung nak mengumumkan, siapa ada perasaan dan hati tu, Dina? Nama yang aku sayang adik aku ni. Nama ni aku nak umumkan ni. It's so hard for me. And I have lam every time. Memang kalau sebut pasal tu, memang kalau kita kenapa Pak Ni, I don't understand. Because I bawa diri saya masuk dalam tu. Bila dah habis, kat belakang pentas tanya Syahila, saya orang paling kuat menangis dekat bilik makeup. Sedih kita apa ni. Yelah, because kita dah care pasal dia orang. Kita dah care pasal orang tu. Kita nak tengok dan kita tahu potensi dia untuk fly lagi. And then kita pun tak judge. Kan? I don't have time to judge them. Kau ni apa kau ni gedik, kau ni. I accept them. Oh, adik aku ni gedik lah. Kan? Adik aku ni kau hajarlah mulut, kau suka mencarut lah. Macam tu kan. Dia ada gitu. Oh, adik aku ni lembut lah. Kan? Oh, adik aku ni dia ni boyish lah. Kan? Kita terimalah. I think it's the best concept that everybody should learn. The philosophy behind it is terimalah orang seadanya. Itu dia. Before you judge them. Betul. Sajalah Dina nak tanya. Ada tak macam partner nak umum kata singkir tu, dalam hati padam ke kau tersingkir? Kau ni. Tak ada. Gurau. Tak, memang soalan tu kan kadang-kadang ada juga orang tanya. To be honest, ramai orang nak Nana tersingkir. Tolonglah singkirkan Nana. Tapi vote dia tinggi. And then saya pula sebagai abang yang saya bawa masuk diri saya rasa macam tolonglah jangan Nana tersingkir. Sebab apa? Saya tahu orang akan menjerit. Orang akan gembira dekat bawah. Penonton cakap, yeah! Penonton akan cakap akhirnya, itu. Faham? Saya was like, tolonglah bukan nama Nana. Saya bukan. Bila nama Nana keluar, saya terpaksa psycho penonton pula. Supaya cakap, terima benda ini.
yang ini adalah undian ramai dan kita ada adab. Ya, Partner faham. terpaksa cakap macam tu. Kita ada adab. Ibu bapa mereka pun ada di bawah. Ya, kadang-kadang reaksi kita akan memalukan diri kita sendiri atau memalukan keluarga dan juga peserta ni. Dan yang terkeluar adalah Nana Mazan. Ramai jerit juga. Kau ajar kan. Penat je aku nak sahih je. Tapi tengok betapa kuatnya seorang host dalam mengawal keadaan space tu. Oh, ya Allah. Tapi yang biasanya kan kalau tengok Instagram Pak Nil, kalau tengok TikTok Pak Nil, masih lagi Pak Nil rapat dengan AF yang pertama. Baru ada gathering hari tu. Ya, Pak Nil gathering tu Pak Nil nak buat alumni untuk semua season. Okey. Termasuk season yang Pak Nil tak jadi host. Pak Nil nak buat alumni daripada 1 sampai tahun 2016 Amir Mazdi juara kan. Pak Nil nak kumpulkan mereka semua di satu tempat untuk could be my last wish. It could be jangan Tanta cekik saya terus. Jangan Tanta, it could be some of them your last wish. Ajal ni datang bukan kira usia dah. Betul lah tu. So before it's too late for anybody, kan, it's about time lah. It's how long from 2003 until 2016. Kalau ikutkan yang peserta 2003 sekarang ini dah 21 tahun tambahan umur. Kan? Betul. Banyak tak Pak Nil? Pak Nil kiranya menolak tawaran menjadi pengacara kat mana-mana program ke? Banyak menolak atau banyak menerima? Pak Nil banyak menapis. Banyak yang nak. Tapi masa tu Pak Nil kontrak dengan Astro hampir 20 tahun. 20 tahun sebenarnya. Kan? Bila mereka datang dekat Pak Nil nak bagi format, Pak Nil kata format ni I've seen this before. So kita cari format lain. Penat diorang keluar. Lah penat lah nak present format dekat abang ni susah lah. Abang ni dia picky. Dia itulah sebenarnya it's not a challenge for me. It's a challenge for you, kan? So bagusnya bila dia ambil format ni sikit, dia ambil format ni sikit, dia jadikan satu program, dia datang bagi kat Pak Nil. Dan tinggalkan aku dia tak tahu kan. Jadi Pak Nil kata, ini format daripada ni format daripada ni, kan? Senang buat kerja. Alah, keluar lagi. Kena fikir lagi. Itu sebabnya Pak Nil terima macam format Jangan Lupa Lirik. Kan it was like very Something new. fresh. Kan? Jangan Lupa Lirik. Jangan Lupa Lirik tu bukannya apa, bukan nak menangkan dia atau nak kalahkan dia. Saya punya role nak confusekan dia. Itu aja. Saya tahu saya ada dalam satu episod. Confuse. Saya nak confusekan dia je. Itu je. Macam Aku merinduimu. Cakap, okey, memang line tu dah betul sangat dah. Kan? Aku keku. Kan? Ku merinduimu. Alah Pak ni, yelah. Aku merinduimu. Saya stres tau. Apa ni? Saya ada satu episod. Yelah. Ni lagunya aku selalu nyanyi tau. Apa masalahnya? Jadi confused. Tapi dia kata, okeylah Pak ni, saya berhenti di sini. Selamat duit dia dapat 25,000 daripada dia naik 50,000. So, producer kata, tahniah Pak ni. Kuat psycho lah Pak Nil. Kalau anda tahulah sebenarnya di sebalik tabir tu betapa kelakarnya cerita-ceritanya. Itu sebab Pak Nil pilih program-program yang macam tu, program Tuan Tombak, kanak-kanak kan, yang mula-mula orang kata kadang-kadang nak boleh jual ke. Akhirnya ia menjadi satu format yang dijual di Indonesia. Tom Tombak dia apalah nama dia juga. Home ha itulah. Macam tu. Tapi Pak Nil ni kalau peminat-peminat dia selalu tinggalkan Easter egg tau. Apa tu? Dia satu benda, kalau kita follower Pak Nil, kita tengok Pak Nil buat teater, tiba-tiba dekat teater tu Tom Tombak. Dia teater lain. Okay. Itu lain, betul. Lepas tu bila tengok dia buat benda lain, tiba-tiba Profesor Klun keluar. Betul. Dia suka bagi Easter egg. Jadi untuk peminat-peminat yang betul-betul tega, dia akan tercuit lah. Tapi kadang-kadang bila Pak Nil buat live sekarang kat TikTok, sibuk semua. Pak Nil Tuan Tombak sekali. Kau ni dah tua pun main TikTok. Pak Nil tahu lah umur dia. Pak Nil tahu
lah umur dia. Kalau dia dah tombak. Kalau dia dah tua pun main TikTok lagi. I move on lah. I had been reincarnated tu. Daripada TV, I am into TikTok. Dah reincarnated dah I ni, tahu tak? Okay, tak sedar kan kalau berbual dengan Pak Din tak sedar sejam kan? Aduh. Tapi yang paling tak sangka ialah bila Pak Din menang peringkat Asia. Asia besar Asia. tu. Sebab Pak Din punya cita-cita bila tengok AF juga Sudirman menang Asia entertainer kan. Yes. Asian number one performer dekat ni. Pak Din kata Asia yang terbaik, dikalahkan siapa tau, Leslie Cheung, dikalahkan Anita Sarawak. Tu semua nama-nama besar among which yang Pak Din kata not lah menang peringkat Asia, tapi aku bukan penyanyi. So Pak ni calonkan untuk Macam-Macam Aznil. Macam-Macam Aznil tu program bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Cuma nak menang yang lawan Coffee with Kiran. Tahu tak Kiran Johar? Dia ada talk show dia. Dia pengarah. Dia ada talk show dia. Coffee with Kiran. Kiran Johar tu. Aku tu memang tak lah. Saya dengan saya punya manager AC, bukan AC apa ni? AC Akmal. Okay. Saya dengan pergi dekat dia, kita pun ialah dicalonkan kira macam besar lah, betul kan? Sekali tu, dan calon-calonnya adalah Macam-Macam Aznil, kan? Betul daripada Japan, benda tu. Dan Coffee with Kiran. Pak ni dah tengok dah, awal-awal yang menang semua duduk depan je. Aku kat belakang Aku duduk belakang. M. Jauh tu. Pak ni ingat lagi nombor dia M ya. Depan A lah. ABC dia ni. Jauh betul. Jauh tu kita M. Aku rasa memang tak lagi. Kali betul lah yang menang Coffee with Kiran Johar menang. Lepas tu kita pun nak balik. Ini satu insultation. Satu insult bagi Pak ni. Jadi dua bas Dina. Bas orang menang dengan bas orang kalah. Naik pas orang kalah lah. Bas orang menang tu dia bawa pergi post party. Yang kalah balik hotel lah. Pak ni naik salah bas. Jadi Pak ni naik salah bas. Lepas tu dia kata, are you a winner? Mana piala? No, you are in the wrong bus. Bas tu dekat belakang je, orang kalah. So takkan Pak ni nak naik, kalah. So what I did, honestly, kita tahan taxi. Betul-betul loh. Tak nak malu. Dah malu, tak nak malu lagi. Cukup kan? Cukup sekali lah malu. Lepas tu, lepas tu nak lagi story. Lepas tu the year after dicalonkan lagi. Dicalonkan lagi. Lepas tu pada kata, AC kita pergi je lah. Bab kali ni dia AC kata dia nak you jadi presenter lah. Allah, nak jadi presenter kena pergi rehearsal semua. Aduh wan cakap. Tak nak. Dah lah kalah. Pergi presenter pula. Cakap orang putih pula tu. Nanti aku the dog is kau. Menyampah padahal tak ada masalah dengan English dia. Menyampah. And the winner is the dog is mati kau. Sebab aku tak tercalonkan. Kau kau kan. Kali tu habis macam mana ni? Kita nak pergi holiday sedap sebab all ditanggung kan. Duduk hotel first class punya hotel. Lepas tu penganjur minta maaf kalau nonton it was like very long time ago, you know. That time before century. So diorang telefon, Aznil, tomorrow 3 o'clock is your rehearsal. Okay, I'm not well. Bapak tak sihat. I have a sore throat now. Oh no. Yeah. I need to rest. I have a sore throat. Katanya. I don't know whether I can be recovered by then. I'm so sorry. You drink a lot of water, okay? So it's just a rehearsal, but I think I know that, you're an expert. You can just go without rehearsal, okay? I tried to. Okay, kita matikan pun. Jom shopping! Habis Orchard Road semua kita jalan. Orchard Road jalan ni. Di Singapura. Sekali pagi the very day tu dia call lagi. Okay, are you ready for tonight? We're going to give you the script.
No, I'm not still well. I still have the sort. Oh my God. Okay, it's okay. You just relax. You just come for the occasion and for the event, and we get somebody else to replace you. Thank you so much. I'm so sorry. Lepas. Kali kita pun pergi pakai baju cantik ada red carpet katanya. Red carpet pun 2 orang 3 orang yang nonton. Bayu aku lambat. Habis dah. Ada red carpet buat benda tu. And then Pak ni cari tempat duduk. Baik sikit. Ada huruf apa? Depan sikit lah. L. Oh, lagi belakang. Lagi depan sikit lah. L. M. Depan pada M. Depan M. Dia satu row je. Dia tahu depan belakang. Aku isi L. So dalam kita punya di bahagian tu dia calonkan Best Talk Show, Asia Talk Show kan. Ujung-ujung pula tu penat duduk. Penat berlakon tak ada suara lagi. Betul juga penat berlakon tak Penat sihat. berlakon tak ada suara lagi. Are you okay? I'm recovering. Lepas tu kan orang lain dah menang semua depan ni. Nah, kita orang makin lama makin turun ni. Nah, makin lama makin turun ni. Nah, dah macam ni. Aku dengan AC macam ni nampak kepala. At least I ada juga rambut nampak. Makin mencair. Tak ada. Nah, tutup yang dah duduk. Sekali. And now Asia Best Talk Show kategori. Dia punya penyampai seorang dari Jepun dengan Sazi Falak. Kan? And The winner. The nominees are Coffee Weekend. Macam-macam dia dah apa tak lagi kan. Dah lah jumlah kita balik lah isi. Kita balik lah isi. Tiba-tiba. And the winner goes to orang Jepun tu nak baca. Match. Tak tahu pula macam mana. Sazi Falak tarik. Macam-macam Arsenal! Saya terus lari. Oi. I lari. Sihat. Masa dia macet tu aku dah tahu aku menang dah. Pak ni dah nak mula lari dah. Okey. Kalau salah macam mana? Malu tak aku? Aku dah setengah dah tu. Daripada L tau, jauh tau. Macam-macam Aznim. Habis Pak ni dah sampai dah. Pak ni bagi ucapan thank you so much kepada Malaysia. Doakan Pak ni, ya Allah, Pak ni pun tak terfikir. Doakan aku. Weh. Eloklah suara dia. Dah lupa suara tak sihat deh. Sampai dekat tempat duduk pegang dia kan. Isi kata, mana datang suara ni? Dah elok pula. Aduh. Aku cakap, mati aku. Dah menipu tapi tak konsisten. Lupa konti. Aduh. Ucapan boleh pula bahasa Inggeris pandai. Elok pula tu Tak ada keluar dog. Aduh. And to all the dogs yang kalah, patutnya satu. Tak ada. Okey. Lepas tu, organizer datang. I can see your film. I can see your voice back to normal. Menjawab lah Aduh. Kawan, kalau nak menipu tu kena jaga konti. Excited tu. Of course. Pada cakap dekat organizer, yeah, I've been keeping the voice for this big moment. Tak habis kat situ lagi. Dia dah. Pak ni dah. Okey lah, tak kisah dah menang kan. Pegang award tu. Pak ni kata Pak ni jadi macam Mr. Bean dah. Oh, menunjuk. Tahun lepas naik bas dah menang. Sekarang saya naik bas betul. Alah, Pak ni kalau naik bas salah pun boleh belagak. Pak ni naik bas menang. Pak ni macam tu je kan. Tapi ada juga yang di antara mereka nak yang kalah naik juga. Yang musim yang itu tak tahu kenapa tiba-tiba boleh naik pula. Dijemput agaknya parti dia skala lebih besar. Dijemput juga. Lagilah Pak ni angin kan. Sampai dekat parti tu orang semua arakian kan. Pak ni tak arakian. Kan. Yang ni Pak ni pegang gitu kan. Pak ni pergi kat orang.
Ini, you tak ada Sian you. Mr. Bean sangat tak? Dah menang belagak pula Asia. Yalah. Kan? Program aku bahasa Melayu. Macam mana aku boleh menang? Aku tak kisah. Kali datanglah seorang juri yang nak juga ambil kredit. Okay. Dia kata, I make you won. Dia kata, I cakap, I'm so thankful. Thank you so much. Atas alasan apa aku menang sedangkan program aku. Dia kata, program you dalam bahasa Melayu. Dia cakap orang putih lah. Dia kata, program you dalam bahasa Melayu. Tapi kenapa kita pilih awak menang? Sekali dia kata, sebab apa? Dia tanya, dia jawab lah. Sebab program awak dalam bahasa Melayu, tapi kita boleh ketawa. Dapat rasa. Dan ada ketika awak bermain emosi, mata kami berair. Ada ketika awak serius, kami cuba faham apa awak nak cakap. So awak punya bahasa badan, bahasa nada suara cross the border of language. They cross the language. And itu yang memenangkan awak. Pani kata, now I know yang sebenarnya bahasa Malaysia ni yang ada orang yang mengatakan bahasa Malaysia ni tak boleh bawa ke mana. Tidak. Kita mengalahkan sebuah program Inggeris yang pernah menang sebagai program terbaik Asia daripada sebuah warga negara India yang berbahasa Inggeris juga kan. Tapi kita menang dengan bahasa Melayu kita. Dan bahasa kita. Macam tu juga masa Pak Ni pergi Hollywood. Semua ada yang kata your English is not good. Kenapa hantar dia ni? Hantarlah Sarima Ibrahim. Hantarlah siapa lagi Falik. Siapa-siapa yang boleh berbahasa Inggeris. Bukan Falik. Maksudnya Falik nanti tak lepas immigration. Banyak hutang kau minta kan? Lepas tu ramai yang mengeluarkan hasad busuk hati mereka tengok Pak Ni pergi kan. Pak Ni pun fikir macam, yelah, English aku ni lepas tambak Johor je. Pak Ni rasa kan macam English aku sampai Singapore je laku kot kan. Tapi bila sampai dekat sana, Pak Ni menanya soalan dalam bahasa Inggeris, Kim Kardashian boleh faham. Tak ada pun tanya, can you repeat the question? Tak ada. Kan. Lepas itu Juliana Rancic boleh faham. Kan, Ryan Seacrest boleh faham bahasa Inggeris. Pak Ni kata not so bad. Sebelah Pak Ni Greece langsung. Aku tak tahu. Diam terus. Badan dah digreaskan pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Sama juga. Kan. In the end, on my second trip to Hollywood, I was offered a job in E. Pak Ni tanya, on what reason kan? There's a lot of people here who could speak better English than me. Dia kata, if that program needs somebody who could speak American English, then they have a lot of the options. Yeah, we have a lot. We can just snatch anybody from the street. But we need somebody Asian who tries. We want to see his effort speaking English in front of the camera. That is a content. Dia kata. And another thing, you are the witty. Your wit is so spontaneous. Kembali kepada personality juga. Juga akhirnya. Jadi Pak Ni pun rasa macam kita boleh tawan dunia dengan cara kita. English kita, sebab Mexican pun cakap dekat sana, Spain cakap English pun bunyi mereka kan. So it's okay. And above all, kalau orang yang boleh cakap dua bahasa dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Bilingual. Kalau tiga bahasa, trilingual. Kalau satu bahasa, American. Sebab Amerika cakap bahasa je. Kita lagi hebat daripada mereka. Kita bilingual. Faham. Kita boleh cakap bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. That joke sebenarnya bukan Pak Ni cipta. Orang Amerika sendiri bagi tahu kat Pak Ni. I'm so glad that you all take effort to learn English. At least you're bilingual. We only know one language. And dia tanya Pak Ni soalan benda yang sama. Bila dia kata if a person only speaks one language, Pak Ni tak tahu apa. Diam. American, dia kata.
Because we America don't speak any other language. And kita harus berbangga ya. Ya. Harus berbangga. Kita dua bahasa tu normal. Kan? 3, 4 pun masih normal Sheila Hamzah di sini. Cina boleh kan? Betul. Siapa tu? 3 pagi era siapa? Pak Zat. Pak Zat boleh cakap India. Ya, dia boleh cakap Tamil. Kan? Ramai sebenarnya. Bangga, kita bangga. And rugi kan kita dalam negara berbilang bangsa ni and we know only like 2 bahasa, Malay and English. Kita tak ambil inisiatif nak belajar bahasa lain kan. Jiran kita pula tu. Kan? Betul. Dan tapi sebenarnya tak terlalu lewat untuk kita belajar. Yes. Mulakan dengan yang mencarut lah. Paling mudah. Itu cepat. Yang tu semua bahasa Cantonese, Mandarin, Hokkien semua tahu. Saya belajar pun tak apa kan. Tapi kita tengok Dina seorang di sebalik seorang figura bernama Aznil Haji Nawawi ni, kehidupannya ataupun di depan kamera ceria. Happy kan orang. Kiranya orang sangat senang dengan dia lah. Tapi macam mana Pak Nil, kehidupan yang sebenar-benarnya di belakang, adakah memang all the way happy ataupun balik rumah aku sendiri seorang ke macam tak mana? Adalah. Tak adalah. Pak Nil dekat rumah pun Pak Nil happy. And I find time kalau untuk diri Pak Nil, I lock myself in the room. Best gila. I can do a lot of things. I learn how to melukis. Exercise pun sama kat rumah. Exercise seorang-seorang. Pak Nil tak pergi gym. Kalau gym Pak Nil tengok orang banyak ambil gambar and flash. Ambil gambar je lebih kan. Peluhnya tidak kan. Bila main bola, fotografer bawa. Tunjuk. Itu bukti. Dan dekat rumah juga Pak Nil find time to cook. I learn to cook. Pak Nil belajar and I can bake a lot of things. Pak Nil punya cakes. Itu semua belajar pada YouTube. And then Pak Nil dekat rumah, Pak Nil dengan anak-anak. Kalau kata Pak Nil garang kat anak-anak, no, I'm the most loving father. Saya panggil anak saya anak. Anak, nak gimana anak? Macam tu kan. And then they never kurang ajar, tak pernah naik suara tinggi. So dalam keadaan parents yang terpisah, anak dapat dibesarkan alhamdulillah dalam keadaan yang tidak kacau lah kan. The mother ada dia punya kualiti yang dia ajar bila anak ke sana, dan saya ada kualiti saya yang saya ajar bila mereka berada dengan saya. And I'm so thankful that anak-anak saya tidak memeningkan kepala saya. Setakat ini tolong anak-anak saya tidak memeningkan kepala saya, dan I can concentrate. Dan they are very concerned. Dia akan tanya, Papa okey ke? Papa, you look so tired. Ada tak anak orang lain yang macam tu? Pak ni fikir, ada tak bapa balik daripada kerja bawa lori, anak tanya, ayah penat ke? Ayah nak ni, nak ada ke? Tolonglah buatlah ayah awak macam tu kan. Itu adalah ubat. Tak payah kopi tu belum lagi. Ubat yang tanya tu pada ubat dah sebenarnya kan. So I'm so thankful. So dekat rumah, back to your question, yang Pak Nil macam tu, memang Pak Nil seorang yang sangat suka mengacau orang. Kalau ada family, ada cucu, datang cucu saudara. Tak pula. Cucu saudara. Bahkan tak ada cucu betul lagi kan. Cucu saudara. Memang Pak Nil dah jadi tombak lah kat situ. Ya Allah, dia koyakkan aku punya cushion. Lepas tu semua tak mengaku. Bila Pak Nil kata tikus agaknya buat tu, ayah tikus buat. Dia, macam aku buat hidup salah. Atuk kau ni dulu, tombak tu kan, lagi corner daripada kau aku dah jumpa. Laju Ya, tikus yang buat tak tahu. Ya, tikus. Aduh, takutlah nak mengaku. Dia orang panggil saya Atuk-Atuk. Atuk-atuk? Sebab saya adalah Atuk dan saya ada Datuk Syed. Saya yang suruh. Datuk-Atuk. Datuk-Atuk. Atuk. Power of two. Jadi Allahu Akbar. Terima kasih Pak Nil. Seronoknya berbual hari ni. Saya rasa ni episod yang paling banyak saya gelak. Ya, betul. Gelak sampai tak ada suara keluar. Thank you so much. Actually life Pak Nil terlalu panjang. Kalau cerita daripada kecil, there's another funny story. It goes
a long way. Ada orang tanya Pak Nil tak nak bukukan ke cerita Pak Nil ni? Pak Nil kata, I don't want to follow the trend. Orang buat buku, Pak Nil buat buku. Orang buat bioskop kan. I don't follow the trend. Pak Nil selalu lead. And how do I document my journey? Tunggu. Oh, Wow, ada plan. Ada plan. Filem kau ni. It will only be released after I am not here anymore. Allahu Akbar. So, how do I do it? Tunggulah. Allah. Inilah specialnya Aznil. Allahu Akbar. Aduh. Saya jangan bagi saya nangis lah Pak Nil. Dia dalam apa yang partner cerita tu happy nak kita nak tahu, tapi dia ada sedihnya. Kita akan release. Ada sebabnya juga. Tak adalah, betul lah. Permainan emosi lah Pak Nil. Pada usia Pak Nil sekarang ni kan. Tapi apa-apa pun kita doakan kesihatan Pak Nil. Amin. Kita doakan. Amin. Pak Nil doakan korang. Pak Nil nampak you all sebagai anak didik Pak Nil juga. I want both of you to take your name along with me and fly high. Amin. And I want to be there too. Amin. Amin. Kan, physically or spiritually. Tak apa, nanti saya tanya Dina apa maksud tadi tu. Janganlah. Sebab dia dah start nangis Pak Nil, saya kena tarik dia balik ni. Tapi Pak Nil, untuk penutup lah Pak Nil, saya nak tahu sangat-sangat Pak Nil, untuk mengacara seorang Aznil Haji Nawawi lah, lebih selesa mengacara seorang diri ataupun berpartner? Dan kalau partner, siapa antara yang partner selesa? Partner okey je dengan siapa pun. And saya bukan pencuri limelight. Saya tidak pencuri limelight. You can ask Sarima Ibrahim, partner pernah mengacara dengan dia. We work together. And then the program was so very well executed. Kami bagi-bagi punchline. Punchline tu datang pada partner juga kadang-kadang. Pak cakap, okay, you yang cakap. So, kita sama-sama get work together. So, inilah dia untuk jadi pengacara. It's best that you berbincang, berbagi-bagi punchline. Jangan ada yang kecil hati dan tarik diri. Oops. Macam mana tu? Ini adalah pesan Pak Nil. The program is not yours. The program still belongs to the station. Okay. Kita cuma menjalankan tugas, and kita bahagi kongsi, celebrate bersama. Itu dia. Kalau seorang Pak Nil banyak lebihkan kepada guest. Kalau you tengok macam Pak Nil Heart to Heart, Pak Nil tukang tanya soalan saja. The star is still the guest. Yelah. Masih mengajar tau. Yelah, betul. Kan? Masih mengajar tau. Itulah Pak Nil nak buka akademi, tapi duit tak cukup. Dia tak ada lagi. Amin. Soon. Amin. Ni mana nak pergi Mutawif ke, nak pergi akademi? Boleh dua Pak Nil. You've done everything Pak Nil. Nanti jangan risau, bila Pak Nil pergi Mutawif tu, akademi ni biar saya uruskan. Duit akademi ni nanti saya akan uruskan Pak Nil. Duit semua saya akan pegang elok. Pak Nil pergi buat yang Mutawif. Alah, ketika itu duit dah bukan benda utama lagi dah. Nak curi-curi lah. Cantik. Itu saja untuk episod minggu ini. Terima kasih semua. Allah. Bye. Bye.